Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. Sambungan kita daripada tafsir surah Ghafir pada malam ini ialah ayat yang ke-78. Dalam mushaf, ianya muka surat 476. Ayat paling atas bagi muka surat 476 tu. Jadi kita tengok apa yang disebutkan pada ayat yang ke-78 surah Ghafir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Maksud dia ayat yang ke-78 daripada surah Ghafir. Allah Ta'ala sebut وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum. Di antara mereka ada yang kami ceritakan perihalnya kepadamu, dan ada pula di antaranya tidak kami ceritakan kepadamu. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidaklah harus bagi seorang rasul membawa suatu keterangan atau menunjukkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh Rasul, kerana apabila datang perintah Allah, iaitu Allah Ta'ala menimpakan azab, diputuskan hukum dengan adil, pada saat itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Ayat 78 perbahasan kita pada malam ni ialah sambungan pada ayat-ayat sebelum ni, yang mana kalau tengok pada ayat sebelum ni kita bahas ayat yang ke-69 sampailah ayat yang ke-77. Ayat yang ke-69 ni Allah Ta'ala cerita tentang allazina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun, iaitu orang-orang yang saling bantah-membantah, berbantah-bantah mengenai maksud ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala pun timbulkan persoalan anna yusrafun, bagaimana mereka telah dipalingkan ataupun ditukar memahami ayat tu sepatutnya dengan cara ni ataupun dengan kefahaman ini, lalu ditukar ataupun dialihkan kefahaman mereka ni faham lagu lain. Lalu Allah Ta'ala cerita pada ayat yang ke-69 tu sampailah ayat yang ke-77 akibat orang yang saling bantah-membantah. Yujadilu maknanya saling bantah-membantah. Datang satu ayat, dia tak terima ayat tu dengan dua cara. Pertama, dia tolak sekeras-kerasnya.
dan dia kempen orang bahawa ayat ni ayat yang tak betul. Yang kedua, ayat tu datang, dia terima tapi dia selewengkan tafsiran ayat tu, sehingga orang-orang yang mendengar penerangannya memahami ayat itu dengan cara yang salah. Memahami ayat itu dengan cara yang salah. Okay. Kemudian Allah Ta'ala berikan ancaman. Kalau kita tengok pada ayat 71, 72, Allah Ta'ala sebut idhil aghlalu fi a'naqihim, bila mana dirantai pada leher mereka, wassalasila yushabun, dan mereka itu diheret ataupun mereka itu ditarik kerana dosa yang mereka buat, iaitu mereka telah melakukan penyelewengan dan penentangan terhadap ayat Quran. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun, yang mana mereka itu akan dimasukkan ke dalam air panas yang menggelegak, kemudian mereka dibakar dengan api neraka. Itu ancaman ataupun takhwif ukhrawi yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang membantah-bantah terhadap ayat ini. Okay. Kita dah sebut tadi, bantah ayat tu dua. Yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, mereka tolak sekeras-kerasnya sebab mereka jahil tentang kebesaran ayat Al-Quran itu. Adapun yang dilakukan oleh kumpulan kedua, kumpulan kedua ni paling banyak Allah Ta'ala beri peringatan, iaitu ahli kitab yang tak bertanggungjawab, ahli kitab yang jahat, ataupun istilah lain, orang akademik yang tak bertanggungjawab, orang agama yang tak bertanggungjawab, daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka tahu ayat-ayat pada Tuhan, tapi mereka telah selewengkan tafsiran itu untuk sesuaikan dengan keinginan mereka ataupun sesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Kedua-dua ini disebut sebagai golongan pembantah terhadap ayat Al-Quran. Jadi dua keadaan orang yang bantah ayat Al-Quran ni. Okay. Dan yang kedua itulah yang sedang berlaku dalam kalangan masyarakat Islam yang ramai, khususnya di negara kita ni. Sebab kalau orang tu lawan ayat Quran terang-terangan, kita mesti tak akan terima dia. Sekarang ni orang bawa ayat Quran dengan cara yang menyeleweng. Ayat ni diguna dengan penyelewengan, maknanya sepatutnya ayat tu dipaham dengan tafsiran yang memberi maksud yang Tuhan nak ataupun Rasul bawa, tapi dia guna ayat tu sehingga pergi ke tafsiran lain. Macam-macam. Antaranya ialah yang kita sebut sebagai Israiliyat yang tak betul. Kisah-kisah Israiliyat yang membantut satu orang tu untuk memahami apa kehendak Quran, ataupun golongan-golongan yang mendakwa mereka ni memahami apa di sebalik ayat itu. Dan apa yang dibaca secara umum ni hanyalah luaran sahaja, yang kita sebut sebagai batiniyah, yang telah diberikan penekanan pada zaman Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sehingga dia tulis sebuah buku nama dia Fadaih Batiniyah, iaitu golongan yang datang saja ayat Quran, dia orang akan bawa batin bagi ayat tu ataupun apa yang di sebalik ayat tu, dan tertipulah kita atas nama makrifat. Konon-kononnya mereka lebih mengenal hakikat ayat berbanding kita semua yang hanya mengenal luaran ayat tu saja. Ini semua termasuk dalam bab yang disebut sebagai yujadilu fi ayatillah, saling bantah-membantah terhadap ayat Allah. Okay. Jadi sekarang ayat yang ke-68, Allah Ta'ala dah beri pada kita, kamu akan bertembung dengan kumpulan ini. Dan kumpulan ini, kalau siapa-siapa yang ikut kumpulan ni, mereka akan dapat azab yang sangat dahsyat di akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang stay dengan kebenaran, pada ayat yang ke-77, fasbir inna wa'dallahi haq. Allah Ta'ala kata sebagai tasliyah, sebagai beri kata semangat pada Nabi dan juga para sahabat, fasbir, bersabarlah, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah untuk menjahanamkan musuh-musuh kamu wahai Muhammad benar. Jadi apa pilihan kita bila mana berhadapan dengan kumpulan ini? Kita tidak ada pilihan-pilihan yang banyak, melainkan pilihan kita ialah bersabar, sebab kita sedang diberi pahala daripada kesabaran itu. Kalau kita ada kuasa untuk bendung, kita bendunglah. Kalau kita ada kuasa nak lawan kebatilan tu, kita lawan. Okay. Cuma saat kebatilan itu ditekan oleh kebenaran, kebiasaannya kebenaran akan terpelanting banyak.
Maknanya orang yang bawa kebenaran itu akan dipandang dengan berbagai-bagai tohmahan. Itu benda biasa. Sebab tu datang ayat 77 ni, fasbir inna wa'dallahi haqqun. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kemudian datang ayat 78 yang kita nak bincang sambungan kita pada malam ni. Allah Ta'ala nak tegaskan bahawasanya Allah Ta'ala itu hantar kepada kita ni orang-orang yang digelar sebagai Nabi dan Rasul. Tugas mereka ni apa dia? Tugas mereka ni ialah untuk cerita benda betul, lawan benda tak betul. Dalam erti kata lain, pembawa wahyu, mesej daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 78 ni, minhum man qasasna. Ada di antara mereka yang kami kisahkan pada kamu. Kami ceritakan pada kamu. Iaitu cerita apa? Cerita apa yang dibawa oleh Nabi terdahulu. Sebelum datang Nabi Muhammad ni, Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, Nabi sekian sampai Nabi Adam. Itu yang ada dalam Quran. Kesemua ni daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa membawa seruan yang sama, iaitu mengesakan Allah, lawan kesyirikan. Itu seruan yang dibawa. Dan kesemua ni 24 orang yang diceritakan dalam Quran ni, bila mana dia cerita benda ni, apa berlaku pada dia orang? Dia orang dihentam oleh orang sekeliling. Dia orang dibenci oleh orang kampung, dia orang dihambat keluar. Itu lumrah yang berlaku pada orang terdahulu dan akan berlaku pada Nabi Muhammad, akan berlaku pada para sahabat, akan berlaku pada kita juga yang sedang membaca ayat ni. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, kami ceritakan pada kamu tujuan apa? Tujuan kamu dapat bersabar. Sebab nak bagi kesinambungan tu bersambung dengan ayat sebelum. Tuhan kata ayat 77, fasbir, sabarlah. Cara nak bagi sabar ni apa dia? Adakah duduk diam? Tak. Biasanya diceritakan cerita orang yang pernah kena teruk. Itu yang pertama yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, bertasbih. Banyak ayat Quran yang bersifat tasbih ni tujuannya lah untuk mengisi hati supaya boleh sabar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam surah Az-Zariyat, kalau saya tak silap lah. Okay. Dan dalam surah Al-A'la, Allah Ta'ala sebut sabbihisma rabbikal a'la. Ini dua-dua ayat. Bahkan ada lagi ayat-ayat yang lain yang memberi ketenangan pada Nabi supaya Nabi ni tasbih, sucikan Allah Ta'ala. Kita dah sebut sebelum ni apa makna tasbih tu sendiri. Maknanya ia ialah satu cara untuk positifkan diri yang terkesan dengan kecaman, makian, tohmahan orang. Sebab memang hakikat manusia dia kena tohmah dengan orang, dia kena ketumbukan yang pertama, orang lawan dia tak akan kuat. Melainkan ada wahyu, ada cerita yang boleh bagi kekuatan. Okay. Jadi ayat 78 ni Allah Ta'ala nak cerita pada kita, ada Nabi yang kami cerita pada kamu, ada Rasul yang kami cerita pada kamu, dan ada yang kami tak cerita pada kamu. Okay. Kita nak tengok apa yang disebutkan oleh para ulama terhadap hadis ini, terhadap ayat ini. Ini adalah dalil naqli ijmali, iaitu satu dalil nukilan daripada orang-orang yang terawal secara umum. Itu masuk dalil akli ijmali. Maknanya dah ada cerita ni terdahulu, orang yang bawa kebenaran ni dihentam. Tapi secara umum disebutkan tentang para nabi tanpa disebut nama pada ayat yang ke-78 surah Ghafir ni. Okay. Jadi kita tengok apa yang disebut. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sesungguhnya kami utuskan beberapa rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diutus, telah datang nabi-nabi lain kepada kaum mereka. Mereka juga telah menyampaikan perkara yang sama seperti yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, terutamanya dalam perkara akidah. Terutamanya dalam perkara akidah. Sebab tu syaitan, percubaan utama yang dia nak buat pada manusia ialah merosakkan akidah. Walhal akidah ni ialah benda yang paling asas, paling mudah dan paling simple dalam agama. Apa akidah orang Islam? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Sebab tu mula-mula satu orang tu dia nak masuk Islam, dia perlu disyahadahkan. Kalau dia faham maksud syahadah itu apa dia? Kalimatun tayyibah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia akan nampak itu inti akidah yang paling simple. Tapi oleh kerana akidah inilah tunjang kekuatan orang Islam,
maka syaitan dia akan kosotkan akidah ni sehingga orang nampak akidah ni sangat-sangat payah. Sebab tu bila mana kita sebut akidah, ada orang dia tak berminat untuk ikut pengajian akidah sebab nampak akidah tu payah. Padahal akidah tu simple. Macam mana Nabi Islamkan sahabat waktu pagi, dia orang balik kampung, dia orang beli Islam ke orang lain. Beza dengan suasana kita hari ni, satu orang tu kalau dia masuk Islam, dia kena kursus dulu. Berapa bulan? Lama, banyak bulan. Walaupun diberi allowance, tapi ianya satu tempoh yang lama. Dan dia nak balik cerita pada keluarga, dia tak boleh cerita dengan simple. Bukanlah nak kata pengurusan tu tak elok, cuma nak kata semakin jauh kita dengan Nabi, semakin banyak kesamaran, semakin banyak benda-benda yang blok keaslian agama tu. Itu yang menyebabkan pengajian akidah tu orang nampak payah. Sebab dalam akidah bukan hanya belajar esakan Allah Ta'ala, bukan hanya belajar apa tu syirik, tapi belajar juga benda-benda yang menyamarkan kita. Sebab tu kita akan belajar mazhab-mazhab akidah. Akidah ni, kumpulan ni, mana tak kena akidah tu? Dan adakah akidah ni akan berulang balik di zaman kita? Itu yang orang nampak dan itu yang orang rasa payah. Okay. Kemudian kita tengok apa yang disebut sini. Perkara syariat mungkin tidak sama, kerana syariat para Nabi tidak sama dari zaman ke zaman. Tapi kalau tentang akidah, ianya pasti sama. Tapi mereka juga ditolak oleh kaum-kaum mereka. Maknanya dari segi pengamalan peribadatan, salat, puasa, cara berzakat, itu mungkin berbeza dengan Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Tapi inti bagi ajaran agama Islam itu iaitu tauhid, ianya ialah satu benda yang sama. Ini juga adalah tasliyah kepada Nabi. Bukan baginda sahaja yang ditolak, tapi para Nabi dahulu pun ditolak juga. Jadi ayat ni pun bertindak sebagai ayat tasliyah. Bagi Nabi ni rasa tenang. Bukan kamu seorang saja Muhammad yang sedang ditolak dakwah ni. Orang yang awal pada kamu, Nabi yang awal pada kamu, dan ramailah Nabi dan Rasul ni yang ada dalam Quran sebahagian kami sebut, yang tak disebut ramai lagi. Semuanya pattern sama saja. Sebab ini ialah satu benda yang kita kena faham. Satu orang kalau dia belajar agama, dia nak cakap agama, tambah pula nak cakap agama dengan wajah asli, wajah betul, tak ada tambah, tak ada pengurangan, dia pasti akan melalui jalan ni. Sebab jalan ini adalah jalan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dia punya road ataupun dia punya laluan itu sama saja. Sebab tu dia agak sukar bagi satu orang yang dia nak merasakan perjalanan dakwah tu tenang, tak ada kena apa-apa, mustahil. Benda tu kita boleh kata mustahil. Quran kata, minhum man qasasna alaik. Di antara mereka itu ada yang kami cerita pada kamu, iaitu nabi-nabi dan rasul. Ada kisah para nabi itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai pengajaran. Ada juga yang disampaikan Al-Quran, dan kita juga dapat mengambil pengetahuan daripada kisah itu. Wa minhum man lam naqsus alaik. Dan di antara mereka tidak kami ceritakan. Ada ramai lagi para nabi dan rasul yang kita tahu hanya 25 orang sahaja. Tidak ada banyak lagi nama-nama yang tidak disebut, tapi ada banyak lagi nama yang tidak disebut. Al-Quran bukanlah buku sejarah yang menyebut semua kisah para nabi. Yang penting adalah menyampaikan ajaran mereka yang perlu diikuti. Dan kerana ramainya mereka, tentulah tidak cukup kalau dikisahkan semua dalam Al-Quran. Berdasarkan hadis, kita dapat lihat bagaimana bilangan Nabi dan Rasul ni ramai. Dikatakan 25,000 Nabi dan Rasul itu 300 lebih Rasul itu. Yang dikisahkan dalam Quran cuma 24 orang, tak termasuk Nabi Muhammad. Okay. Yang ni saya nak tambah sikit. Wa minhum man lam naqsus alaih. Di antara Nabi-Nabi dan Rasul ni, ada yang Tuhan tak cerita, tak ada nama dia, blind, tak dapat dikesan nama dia siapa. Sama ada ayat Quran hanya sebut umum, ada Nabi ataupun ada lelaki, ataupun tak sebut langsung. Okay. Antara benda yang cuba menyebabkan, ataupun antara benda yang boleh menyebabkan kita ni terpesong sikit daripada mencari kebenaran ialah sibuk cari benda yang tidak ada dalam Quran. Itu pun benda yang boleh memesongkan kita, dan dia boleh melengahkan kita untuk jumpa kebenaran tu.
Sebab tu tuan-tuan kita akan tengok, ada sebahagian penceramah ni dia suka bawa kuliah dia cerita Nabi yang tak ada dalam Quran. Dia jumpa kat mana cerita tu? Okay. Dia pun tak beritahu dia jumpa kat mana. Tapi orang syok dengar cerita dia. Dia cerita ada Nabi nama Nabi Samson. Nabi ni ada pasangan Delilah. Jadi drama TV3 kerana cerita tu. Keluar cerita Samson dan Delilah. Sebab orang kata cerita tu ialah nama Nabi. Kemudian keluar Nabi sekian, Nabi sekian, Nabi sekian. Okey. Saya tak kata semua tu bohong. Boleh jadi ianya datang pada riwayat Israiliyat yang masih lagi boleh ditimbang tara. Masih lagi boleh kita nilai. Okey. Tapi kalau kita faham, kalau Quran tak cerita, maknanya ia bukan benda yang penting untuk kita beri perhatian. Akhirnya bila mana satu orang tu dia terlampau banyak fokus pada benda ni, dia terlupa pergi kepada matlamat sebenar cerita Nabi dan Rasul ni ialah nak beritahu pada kita semua Nabi dia bercakap tauhid. Semua Nabi dia bercakap tauhid. Terlampau banyak sangat bercerita tentang Nabi yang tak diketahui daripada mana, akhirnya dia akan pergi kepada apa? Dia akan pergi fokus kepada Nabi ni dia duduk kawasan ni. Dia duduk di negara ini. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Akhirnya buatlah travel, pergi ke negara tu. Duk percaya kata Nabi duduk situ. Ada satu gerakan di Indonesia ni, dia orang mati-mati. Orang kata apa, bersungguh lah. Cuba untuk, orang kata apa, buktikan kerajaan Nabi Sulaiman ni bukan berada di belah negara Arab, tapi berada di belah Nusantara ni. Ada gerakan tu. Dia cuba nak buktikan bahawasanya kerajaan Nabi Sulaiman ni duduk dekat je dengan kita ni. Sebab yang buat tu ialah orang Melayu lah. Okay. Dia kata Candi Borobudur tu bukan candi Hindu. Itu ialah istana Nabi Sulaiman dulu. Hindu ambil, dia buat istana. Dia pun cerita macam-macam lapis ceritalah. Dia boleh buat time turner lagi dalam program dia tu cerita kerajaan Nabi Sulaiman di belah Nusantara ni. Okey, selepas kita tahu Nabi Sulaiman tu duduk belah kita, konklusinya apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Sepatutnya kita nampak Nabi Sulaiman ni dakwah dia dakwah tauhid. Last kali kumpulan ni dia pergi dekat mana? Siapa yang nak kata apa? Ziarah kawasan ni boleh ambil travel dengan kami lah. Jadi meniaga, tak dapat pula kepada akidah tu. Ini ialah benda yang akan drag kita ke arah itu. Dia akan kata apa? Selewengkan kita, dia akan jadikan kita pergi ke arah tu. Sebab tu terlampau sibuk dengan nama-nama Nabi yang tidak dikisahkan oleh Al-Quran, dia akan mengalih satu orang tu daripada matlamat asal Quran tu. Quran dah beritahu, ada yang kami cerita, ada yang kami tak cerita. Dan ada yang kami cerita sekali dengan tempat. Contoh Nabi Yusuf. Dicerita Nabi Yusuf ni panjang dalam surah Yusuf. Juzuk 12 dan juzuk 13. Sekali dengan tempat. Cerita. Mana tempat berlakunya cerita Nabi Yusuf ni? Di Mesir. Cerita bagi clear. Ada yang tak dicerita tempat. Nabi Ibrahim. Cerita di Mekah. Ada kawasan-kawasan yang Nabi Ibrahim pergi tidak di-highlight dengan jelas oleh Al-Quran. Sebab Quran bukan nak suruh kita pergi tengok, lepas tu cari pakar arkeologi mana, pastikan betul tak Nabi Ibrahim duduk sini. Itu bukan sejarah sejarah orang lain. Ini sejarah Nabi dan Rasul. Kalau sejarah orang lain padan nak buat arkeologi macam di Perlis ni, orang nak pergi cari pula di Semadong ni. Orang kata apa? Tapak dikatakan proto apa tak, maknanya di Perlis ni dia ada satu fasa zaman awal ni, dia ada bukan Neolitik sajalah. Kalau orang belajar sejarah ni dia tahu zaman Paleolitik, Neolitik dan zaman batu baru. Di Malaysia kita ni 3 fasa tu. Cuma dia kata Perlis ada satu lagi, zaman Mesolitik. Okey, yang kata ada di Semadong sebab dia ada tulisan-tulisan apa tadi gua tu. Okey, yang tu tak apalah. Okey. Yang dahsyatnya ada satu kumpulan ni, tak nak cerita nama apa. Dia Hindu punya geng. Okey. Dia nak masuk dalam tim arkeologi tu sebab dia nak kumpul bukti. Dia nak kata Perlis ni agama yang paling awal sampai ialah Hindu, bukan Islam. Okey, tak apa, dah nak buat kerja pun buat lah. Dah rajin sangat nak buat bab tu. Okey. Secara umumnya orang tahu di tanah Melayu ni memang Hindu dulu pun datang. Okey, secara umumnya. Cuma dia nak, orang kata apa, kalau ada bukti tu dia lagi kuat.
Nak kata dia punya agama tu lebih banyak kesan peninggalan, memang tak dapat dinafikan. Semua orang yang baca sejarah, sama ada dia baca secara mendalam ataupun dia baca lebih-lebih kurang, kita akan tahu kita orang Melayu ni memang kita mengalami fasa-fasa perubahan agama tu. Daripada animisme, tak ada agama, lepas tu pergi pada dinamisme, lepas tu pergi kepada Hindu dan juga Buddha, baru sampai Islam. Memang Islam sampai agak lewat di kawasan Nusantara ni. Bahkan orang yang nak baca lebih panjang lagi, orang Melayu tu sendiri, kalau tengok, ia ialah satu bangsa yang berhijrah daripada kawasan di belah tamadun Indus. Maknanya di kawasan tu, di kawasan, orang kata apa, tamadun-tamadun sana lah, tamadun-tamadun yang menjurus ke arah orang-orang belah benua India tu sendiri. Okay. Tapi kalau jumpa benda tu pun, apa yang menguntungkan? Tapi ada sebahagian orang yang nampak itu ialah satu benda yang boleh menguntungkan, satu benda yang boleh menguntungkan. Mungkin ada persaingan antara agama yang cuba ingin dibuat secara tak sedar, wallahu a'lam, kita tak tahu. Cuma ada orang dia syok, dia nak cari benda tu sebab nak tunjuk dia pemilik kepada asal kesan sejarah tu. Okay. Kemudian kita tengok sini dalam potongan yang lain, wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Okay, ini poin paling besar sekali bagi ayat 78 ni. Dan tidaklah harus bagi seorang rasul membawa suatu keterangan atau menunjuk suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maknanya cerita Nabi 24 orang masuk Nabi Muhammad dalam Quran, cerita Nabi-Nabi Rasulullah yang tak diceritakan dalam Al-Quran, poin dia apa? Nak kata semua tu ialah kuasa kudrat Allah Ta'ala. Datang Nabi tu dengan izin Allah, mukjizat pun dengan izin Allah. Itu poin dia. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala tak jelaskan benda ni, akan ada orang dia gelong, dia akan nampak Nabi tu hebat, Nabi tu hebat, Nabi tu hebat, Nabi tu berkuasa, Nabi tu berkuasa. Last sekali jadi macam Kristian, menganggap adanya unsur ketuhanan pada diri Isa alaihi salam. Sebab tu Allah Ta'ala dia potong awal-awal, siap-siap. Dia kata, wa ma kana li rasulin, penafian. Tidaklah datang Rasul itu ayyatiya bi ayatin, untuk dia datangkan satu keterangan ataupun satu benda pelik, iaitu mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Maknanya datang Nabi Rasul ni bukanlah nak suruh kita ni agungkan wakil tu. Yalah, kita kena hormat Nabi, kena sayang Nabi apa semua. Cuma jangan pergi ke arah melampau dan akhirnya kita drag, kita kurangkan kemuliaan Allah Ta'ala tu. Sebab tu kita tengok benda ni pun berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu kalau kita baca mantra-mantra orang-orang Melayu kita dulu, waktu peringkat awal ni, waktu baru-baru orang Melayu nak terima Islam, saya pernah sebut mungkin sini, kita hanya baca sejarah, kita tengok Islam masuk ke belah kita Nusantara ni, Indonesia apa-apa semua ni lah, sekitar kurun 13, maknanya 1300 tahun, 1400, 1500. Itu ialah fasa orang Melayu yang waktu tu Hindu, Buddha dan juga agama animisme, agama yang mengarut apa semua ni, duk percaya semangat ni, dewa ni. 3 kurun ini ialah kurun orang Melayu nak terima Islam. Waktu masuk Islam daripada pedagang-pedagang di negara Arab ni, tu kalau kita nak bincang lebih panjang lagi, menarik jugalah. Sebab pedagang di negara Arab ni, waktu tu dia datang dengan berbagai ideologi lah. Sebab kalau kita baca, waktu tu kerajaan Fatimiyah di Mesir, yang mereka tu berfahaman Syiah, mereka pun hantar pendakwah mereka ke kawasan kita. Sebab tu kalau kita bincang lebih dalam, dia akan jadi sensitif lah. Sebab tu orang akan perasan, oh ada dalam amalan adat istiadat orang Melayu ni, dia mirip dengan amalan adat istiadat yang ada dalam Syiah, sikit-sikit. Tapi tak nak cerita panjang. Cerita panjang nanti kena cut video, orang hentam, saya tak boleh tidur malam pula. Okay. Kita kadang-kadang terkesan juga, walaupun orang kata, ustaz okey, nampak kena hentam pun okey. Yelah, memang okey sebab saya duk buat okey. Tapi kadang-kadang duk fikir seorang petang-petang sambil nak tunggu kuliah tu, terfikir juga, aku cakap lebih, kena tak boleh tidur malam. Okay. Dia, itu benda normal lah, benda normal. Cuma kadang-kadang dia datang, sekali-sekala tu dia datang. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya waktu tu 3 kurun tu orang Melayu duk terima Islam. Kita duk belajar dalam sejarah, sebab sejarah kita ni surface saja yang ada di sekolah ni. Dia cerita waktu datang saja
pedagang, dia kahwin dengan orang-orang Melayu kita ni, perempuan Melayu kita ni, dan akhirnya dia orang dapat akses masuk dekat dengan sultan dan raja Melayu. Dia orang pun bercakap tentang Islam, raja pun berkenan, tengok akhlak dia orang baik apa semua. Akhirnya raja dan orang kata apa, sultan terima Islam di tanah Melayu. Ramailah orang-orang Melayu pun masuk Islam. Sebab orang Melayu ni dia ada satu sikap, dia patuh dan taat kepada pemimpin dia. Tak dinafikan. Itu memang fakta sejarah yang benar. Memang ada. Cuma yang kita tak pernah dengar ialah adanya gerakan-gerakan yang tak puas hati dengan raja guna kuasa veto dia, suruh kita tukar agama. Itu pun ada di tanah Melayu kita. Dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang lawan raja dan sultan secara terang-terangan. Kami tak nak convert di Islam, kami nak kekal Hindu. Dan mereka cuba memberontak. Akhirnya mereka diperangi dan dibunuh. Hilanglah kumpulan ni. Kumpulan yang kedua tu bahaya. Dia takut dengan raja perang dia orang. Dia orang masuk juga Islam, tapi dia orang ada niat iaitu tak nak beramal dengan semua ajaran Islam. Jadi dia orang mengamalkan separuh ajaran lama, lepas tu separuh ajaran Islam. Sebab tu kalau kita perasan dalam amalan orang Melayu, dia ada campur yang tu. Dua unsur tu ada. Bukan orang Melayu je, Arab pun macam tu, Parsi pun macam tu, Rom pun macam tu. Mana-mana agama, mana-mana bangsa yang baru terima Islam, ancaman ni memang ada. Ancaman seperti ni memang ada. Okay. Sebab tu kita akan tengok benda ni lagi bahaya berbanding orang yang lawan terang-terang. Orang yang lawan terang-terang kita akan nampak dia tu tak betul. Tapi orang yang lawan daripada belakang, dia masuk Islam, tapi dia masuk, dia duk fikir macam mana aku ni nak bagi orang jauh pada agama Islam yang tulen. Dia ada gerakan itu, gerakan di bawah tu. Sebelum ada Illuminati apa-apa semua ni lah. Yang ni duk ada dah. Gerakan seperti ni duk ada. Okay. Macam yang berlaku pada zaman Umar Al-Khattab. Ketika mana Hurmuzan ni siapa? Gubernur Parsi. Dia ni bunuh sahabat nama Barak bin Malik. Dia bunuh adik-beradik dengan Anas bin Malik. Bila mana dia bunuh, maka Nabi pun hantar, Umar pun hantar, Nabi dah wafat pada waktu tu, Umar pun hantar tentera serang Parsi ni sehingga jatuh kawasan pemerintahan Hurmuzan tu. Hurmuzan ni kaya. Dia bukan maharaja Parsi, dia gubernur, dia wakil saja. Dia kaya. Okay. Dia bunuh Barak bin Malik, dia koyak kertas yang dibawa oleh Umar Al-Khattab, sehinggalah Umar hantar Anas bin Malik dan beberapa orang sahabat pergi perang di negara ni, di kawasan jajahan Parsi ni. Jatuh dia orang, dan dia bawa balik Hurmuzan tu ke Madinah. Bila mana Hurmuzan bawa balik ke Madinah, kalau kita baca cerita ni dalam Syiar A'lam An-Nubala apa semua, waktu Hurmuzan tu dia sampai ke Madinah, dekat-dekat nak sampai Madinah, Anas bin Malik kata, Hurmuzan pakai baju kebesaran kamu. Kerajaan dah kalah dah ni. Pakai baju kebesaran, baju hebat tuan-tuan, baju dengan ada orang kata apa, sulaman daripada emas dan perak baju. Sampai di Madinah, budak-budak duk kerumun tengok. Tak pernah tengok orang pakai baju hebat macam ni. Okay, sampai orang pun nak pergi bawa dia ni jumpa dengan Umar Al-Khattab. Dia pun tanya sahabat yang bawa, di mana istana Umar? Orang kata Umar tak ada istana, Umar ni duduk masjid je. Hurmuzan pergi menghadap Umar. Umar waktu tu tengah qailulah, tidur. Baru lepas tidur, lepas zuhur ataupun sebelum zuhur, orang pun beritahu, ya Amirul Mukminin, ni Hurmuzan ada. Hurmuzan dah sampai dah. Okay. Bila mana Hurmuzan duduk depan Umar, dia perasan kain yang Umar guna tu ada kesan tampungan, maknanya bukan kain yang sempurna. Okay. Waktu tu Hurmuzan ni tangan dia ketak. Ini ialah haibatul Islam, kehebatan Islam. Okay. Hurmuzan banyaklah soal jawab dia. Cuma last kali Hurmuzan ni dengan sebab dia takut dengan Umar, dia kata aku masuk Islam. Macam inilah aku masuk Islam. Sebelum pada tu dia bercakap agak sombong dengan Umar. Umar tanya, apa alasan kamu bunuh Barak bin Malik? Barak bin Malik ni anak adik-beradik dengan Anas bin Malik lah, sahabat Nabi yang dekat ni. Dia kata aku tak suka, aku bunuh. Orang sombong dia cakap macam tu. Aku tak suka, aku bunuh. Akhirnya perang dan akhirnya kalah kerajaan dia tu. Okay. Lepas tu Umar tanya, apa perasaan kamu lepas kalah? Tuan-tuan boleh bayang, pemimpin besar tanya apa perasaan lepas pada kalah. Jawapan dia lain macam. Dia kata, sebab hari ni Tuhan menyebelahi kamu, kamu menang. Nanti 2-3 hari, 2-3 tahun akan datang, Tuhan menyebelahi aku naik balik.
Tu dah kalah tu. Cakap macam tu. Punya lama sangat dengan penyelewengan ni, dia jadi standard padahal dia berada di meja kekalahan waktu tu. Umar macam tak puas hati dengan cara dia tu, dia kurang ajar. Umar kata, aku akan bunuh kamu. Lepas tu dia kata, kalau kamu nak bunuh aku pun, kamu berilah aku minum air. Maka dibawa lah segelas air. Air itu duduk dalam gelas dibuat daripada kayu ataupun material yang biasa. Dia ni orang kaya, pernah minum gelas emas dan perak. Dia nak minum ke air daripada gelas macam tu? Dia kata pada Umar, aku lebih rela mati pada minum air daripada gelas murah tu. Punya sombong. Kalah dah pun. Cakap sombong lagi. Okay. Bila mana, saya ringkas cerita lah. Akhirnya dia minum. Umar kata, kamu minum, aku akan bunuh kamu. Waktu dia minum tu, dia jatuhkan gelas tu. Ada riwayat kata dia jatuh sebab dia takut dengan Umar. Sebab Umar ni dia bergerak sekali pun orang dah gerun dengan dia. Okay. Dia kata pada Umar, aku nak masuk Islam. Umar kata, kamu masuk Islam pun aku akan bunuh kamu. Umar kata macam tu, kamu masuk Islam pun aku bunuh. Anas bin Malik yang tahan. Anas bin Malik kata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, tak ingatkah kamu pada hadis Nabi? Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diutus untuk memerangi orang sehingga dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalau dia sebut asamu minni dima'ahu, terpeliharalah darahnya. Umar kata, waihaka ya Anas. Waihak ni kalau kita terjemah bahasa Melayu celaka, tapi bukanlah sifat Umar cakap macam tu dengan sahabat. Cuma nak kata, tak padan kamu ni wahai Anas, kamu nak bela orang yang dah bunuh adik kamu. Tak ada. Maknanya Umar cuba provoke. Tapi last kali Umar biarkan dia sebab dia masuk Islam. Okay. Para ulama kata Hurmuzan ni tidak dapat dipastikan dia adalah good Muslim ataupun tidak selepas dia masuk Islam. Tak dapat nak trace. Cuma ada sebahagian riwayat mengatakan dia antara orang yang bersekongkol dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang menikam Umar Al-Khattab sehingga Umar wafat. Ada orang kata dia yang bagi, orang kata apa, bagi duit supaya kawan tu upah lah pada kawan tu untuk kawan tu bunuh. Sebab kawan tu Majusi, dia pun dulu Majusi juga. Dia Parsi. Okay. Ada riwayat kata je. Saya nak kata apa? Gerakan yang masuk Islam takut-takut ni ada. Sama dengan kita orang Melayu dulu pun. Waktu Sultan pemerintah ni dia nak tukar agama tu, ada gerakan macam ni. Gerakan yang nak lawan tak berani tapi takut masuk Islam. Tapi fikir, macam mana tak nak bagi kita, bangsa kita ni tinggalkan agama lama. Sebab tu akan ada amalan-amalan lama yang kita tak tinggalkan. Seperti itu. Kalau kita nampak flow dia tu lah, flow sejarah. Sebab tu kita akan tengok dalam setiap upacara-upacara yang setengah-setengah orang Melayu kita duk buat ni, dia akan bercampur antara Islam dan khurafat. Dia duduk sekali. Kita akan tengok ada sebahagian orang nak minta tolak bala, panggil imam, panggil orang masjid, solat hajat apa semua. Petang dia panggil bomoh pula, duk perasak. Dua-dua dia buat. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia nak combine dua-dua. Hatta dalam bab persilatan bela diri, bukan saya kata semua ilmu persilatan tu salah, cuma ada setengah-setengah seni silat yang ada unsur kebatinan yang kuat ni. Maknanya dia ada unsur ilmu-ilmu kebatinan yang kuat ni. Antara mantra dia apa? Mantra dia peleceh Allah Ta'ala, dia tinggi Nabi Muhammad. Aku berada di bawah lembayung Muhammad dan Allah Ta'ala di hadapanku. Siapa lagi besar dalam perkataan tu? Muhammad lagi besar pada Allah Ta'ala. Itu yang ada. Itu yang ada. Setengah-setengah. Tak semua. Nanti kata semua kan marah. Okay. Cuma saya nak kata benda tu ada. Dan ataupun mantra-mantra lain lah. Bukan kerana ilmu bela diri saja. Mantra-mantra yang orang duk baca, setengah orang kita duk baca tu, utamanya nak buat majlis kahwin, yang mak andam duk hafal ni, nak bagi seri muka pengantin apa semua ni. Dalam mantra-mantra tu pun ada campur aduk antara ayat Quran dengan ayat Hindu yang lama, ataupun mantra-mantra yang seru dewa tertentu, dia campur sekali dalam tu. Saya nak kata apa dia ni? Saya nak kata gerakan yang bawa orang paling pada Quran, paling pada sunnah Nabi ni, dia bukan hanya mari kutuk sunnah ni tak guna. Dia modify sunnah tu bagi ada sikit amalan-amalan yang tepi-tepi ni. Itu yang menjadi sebab sebahagian masyarakat kita dia tak boleh tinggal benda seperti tu. Sebab dia nampak benda tu comel dah. Lepas tu pergi make up bagi comel sikit lagi. Okay. Dan dia rasa benda tu tak salah. Itu yang dibuat oleh Nabi Muhammad, itu yang dijalani oleh Nabi dan Rasul yang terdahulu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, yang kamu nampak hebat,
Yang kamu nampak mukjizat Nabi dan Rasul tu bukan dia. Aku yang bagi ni. Kamu kena besarkan aku, bukan besarkan dia. Bukan kita suruh peleceh Nabi, bukan. Hormatlah Nabi tu sebagai kekasih Tuhan, sebagai wakil Tuhan. Tapi kamu jangan angkat Nabi tu sampai terlampau tinggi sehingga kamu letak tepi Allah Ta'ala. Sedangkan apa benda yang dapat pada diri Nabi tu hasilnya daripada Allah Ta'ala juga. Saya nak kata apa dia? Syaitan, dia tak akan suruh kita sembah berhala direct. Dia suruh kita letak tepi Allah Ta'ala pun dah cukup untuk syaitan tu. Dah puas hati dah kerja dia, dia dah rasa macam sukses dah untuk kita ni. Dan itulah yang berlaku kepada kebanyakan orang yang masuk Islam hari ini. Sebab kalau suruh orang Islam sembah berhala, dia orang tak akan sembah berhala. Tapi kalau kempen orang Islam suruh guna ayat Quran seleweng, itu boleh berlaku. Dan itu sangat menerima sambutan hakikatnya. Dan zaman sekarang ni dia nak balik ke arah tu. Semalam pun kita tengok forum di masjid Tuanku Putra duk bahas sebab tu, mufti dan beberapa orang AJK kita ni. Itu ialah satu cara yang orang nak kembali ke zaman tu. Sebab tu orang minat pada petua sekian. Sebab nak belajar tafsir Quran, nak belajar orang kata apa hadis Nabi, dia benda yang payah tuan-tuan. Dan dia kurang menarik. Sebab dia perlu cerna apa yang ada dalam ayat Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi. Okay. Cuma saya tertarik semalam lah bila mana kita dengar forum tu. Yang kita boleh tengok lah, itu yang disebutkan oleh Datuk Mufti. Dia kata kita Nusantara ni punya duk berbangga dengan seni silat sekian, dengan bela diri sekian. Macam-macam kita bangga. Macam mana kita ni hebat lah, ada jati diri bangsa Melayu. Tapi sejarah menunjukkan Belanda yang kecil tu telah menawan Indonesia dalam tempoh 400 tahun. Belanda tu tak ada petua gaib apa pun. Datang dengan senapang, datang dengan meriam, serang orang Melayu yang kata ilmu kebatinan, ilmu kebal ni punya hebat, yang kata boleh hantar parang terbang, golok terbang apa semua. Aku jajah kamu lebih pada 100 tahun, 400 tahun aku jajah kamu. Kamu diperbodohkan oleh aku yang tak kenal Quran, tak kenal sunnah pun. Itu benda yang kita kena fikir. Itu Indonesia, kita British 500 tahun lebih. Sampai hari ni pun sayang kita pada British, undang-undang nak pakai yang dia lagi. Walaupun dah Islam. Okay. Inilah benda yang kita boleh tengok. Tak, saya nak kata apa, kalau kita boleh fikirlah, punya duk cerita kata kita ni hebat, ada ayat sekian, ayat ni kalau baca tak kenalah, tak loot lah apa, bukan setakat tak loot, bini pun tak takut. Punya cerita hebat. Last sekali tak ada apa, tak ada nilai pun. Itu ialah satu, kita boleh tengok, itu ialah satu projek pemalingan daripada kebenaran, berpaling kita pada kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 78 ni yang terakhir, fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq, dan apabila datang keputusan Allah maka diberi keputusan dengan adil. Maknanya orang Islam yang nak bersama kebenaran yang asli ni, apa pilihan dia orang? Tak ada pilihan. Tak ada cara untuk memendekkan tentangan orang, tak ada. Sebab tu ada orang dia duk cakap dengan saya sendiri dan beberapa orang yang duk cakap, sebab kita antaranya duk lawan golongan-golongan yang duk bawa tua-tua yang pelik-pelik ni. Dia duk fikir, macam mana kita ni nak berlawan dengan kumpulan ni? Tengok makin hari makin gagah. Kita punya tim media ni bukan main. Lens panjang-panjang nak dekat dengan meja kuliah dah. Okay. Punya nak suruh orang faham. Okay. Tak faham. Last sekali kawan tu yang buat unboxing boleh plate kata apa, boleh medal daripada YouTube tu. Kawan tu yang lagi ramai, yang mengarut lagi ramai. Memang tabiat kebatilan ni orang ramai ikut. Tuan-tuan jangan pelik benda tu. Sebab ada orang pelik, macam mana ayah pin orang-orang profesional boleh ikut? Tak pelik pun. Benda tu tidak pelik sebenarnya. Itu memang lumrah alam seperti itu. Sebab Tuhan ni dia nak uji kita pergi ke arah mana. Dia nak uji kita pergi ke arah mana. Okay. Itu ialah benda yang kita kena sedar lah. Jangan lemah semangat hanya kerana tak ramai orang bersama dengan kita. Lemahnya kumpulan ni, tak ramai orang boleh backup. Dari segi kuasa, kekuatan, kata apa-apa pun kita kurang. Tapi itulah lumrah yang kita dapat lihat. Cerita para Nabi dan Rasul pun macam tu lah. Bukan kita kata kita paling benar, kita paling bagus, paling kuat, paling hebat hubungan dengan Tuhan. Bukan. Tapi kita berusaha untuk menjadikan diri duduk di kumpulan itu. Dan memang ianya bukan benda yang mudah.
Allah Ta'ala sebut, apabila Allah buat keputusan di akhirat kelak atas akidah dan amalan makhluk semasa di dunia, Allah akan buat keputusan dengan adil. Allah tidak akan hukum atas perkara yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk. Maknanya kita hari ni, kita dapat lihat benda tu. Kita dapat rasa dengan diri kita waktu kita baca ayat ni. Tuhan kata, kehidupan kamu di dunia ni dia tak lama. Yang tak lama ni lah, orang kata apa, yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya tak termasuk dalam kumpulan yang salah. Keputusan yang dimaksudkan di sini ialah keputusan secara amali. Dalam Al-Quran sudah ada teori yang diberikan pada kita untuk ambil kira. Sepatutnya dengan meneliti ajaran wahyu, seorang manusia sudah boleh tahu mana yang benar, mana yang tidak. Maknanya kalau satu orang dia nak teliti Quran ni, dia boleh jumpa benda betul. Sebab tu kalau kita fikir Quran ni, nak baca Quran kena sebut a'udzubillah. Sebab apa? Sebab gangguan syaitan tu hebat waktu kita nak baca Quran. Pertama, dia ganggu kita supaya kita jangan baca. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu dah baca Quran, aku akan ganggu supaya kamu jangan faham ayat tu. Baca saja. Kamu nak baca belagu, menang boleh 38,000 pun kamu baca, tapi aku minta jangan faham ayat tu. Dia akan blok kita situ. Okey. Kalau dah baca, dah faham, dia akan blok kita, jangan amal. Baca faham cukup lah. Tak perlu amal. Okay. Dan kalau kita dah baca, kita dah faham, kita dah nak amal, kita kurang pada tadabbur, menghayati. Sehingga kita baca Quran, kita kira nak hukum orang, judge orang pula. Kita tak judge diri sendiri. Itu ialah proses. Sebab tu waktu kita baca a'udzubillah tu, kita dapat nampak apa syaitan nak kacau kita ni. Baca hadis Nabi tak perlu sebut a'udzubillah minasyaitanirrajim. Tapi baca Quran kena sebut. Sebab apa? Sebab ayat Quran ialah ayat-ayat yang sangat dibenci oleh iblis dan syaitan, dan dia sangat benci orang yang faham Quran dan orang yang cuba nak cerita apa benda permata yang ada dalam Quran ni untuk kamu pakai. Untuk kamu pakai. Kita pergi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi, kita nak perhabiskan ayat ni. Allah Ta'ala sebut fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq
apabila datang perintah, ketetapan, keputusan daripada Allah Ta'ala, mereka akan diadili dengan benar. Maknanya kumpulan yang bersama dengan kebenaran, kumpulan yang bersama dengan kebatilan, mereka akan diadili, diteliti satu persatu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala tidak akan berkompromi pada orang yang menyebelahi kesyirikan. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab ayat ni nak cerita tentang kemuliaan tauhid, bahaya syirik, dan semua Nabi Rasul bawa benda sama, cakap benda yang sama. Beza syariat tapi sama pada akidah. Pengamalan ibadah berbeza, salat Nabi Muhammad dengan salat Nabi lain berbeza, puasa Nabi Muhammad dengan Nabi lain berbeza, tapi poin dia ialah untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ni dengan dia kata, wa khasira hunalikal mubtilun, maka di situ zahirlah kerugian orang-orang yang melakukan kebatilan. Tengok Allah Ta'ala guna perkataan mubtilun, golongan yang membatalkan. Hari ni kita tengok golongan yang duk bawa benda pelik-pelik ni, bila mana dia promote satu amalan. Contoh, okey, zikir dengan bismillah dengan bilangan sekian-sekian. Apa jadi selepas orang dengar benda ni? Orang akan tak nampak pada sunnah Nabi yang lain, orang nampak pada apa yang dia suruh. Terbatal sunnah Nabi yang Nabi duk sebut pada para sahabat tu, terhidup yang dia pula sebut. Dia pula, orang kata apa, mengambil alih sunnah Nabi yang mana Nabi dah kata nak tidur patut baca yang ni. Sunnah Nabi punya banyak bab nak tidur ni. Dia datang, dia modify, dan dia guna juga ayat-ayat yang Nabi pernah ajar pada kita, doa-doa yang Nabi pernah ajar pada kita, tapi dia pergi letak kaifiat baru, cara baru. Dan dia letak tafsiran-tafsiran yang orang kata apa, yang entah daripada mana diambil, hanya berpandu kepada tafsiran tu, dilihat sebagai satu benda yang besar dan agung, dan akhirnya diamalkan. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia percaya dengan petua baca bismillah ni 786 kali. Sebab dia kata bismillah tu, huruf bismillah tu, ba sampailah kepada mim tu, ar-rahim tu, bilangannya 789. Tuan-tuan bilang, sampai tak 50? 50 tak sampai. Tapi macam mana yang boleh pergi sampai 700 tu? Okey. Sebab ba ada berapa percentage nombor di situ. Ba katalah 50. Sim yang lain pula. Hari ni kita dapat kalimah baru, Bismillahirrahmanirrahim, yang baru pula. Ada satu orang daripada Penang, dia tulis buku baru. Orang tu pun baru ziarah Jabat Mufti 2-3 minggu lepas. Okey. Dia promote buku dia tu, dia tulis atas tu Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook orang duk share. Okey. Kalau orang belajar bahasa Arab, apa maksud perkataan tu? Adakah dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah dengan Maha Penyayang? Maknanya betul ke nama ni pemurah penyayang? Dia jadi persoalan, dia tak jadi kalimah bismillah. Okey. Tuan-tuan boleh tengok, saya tak tipu ni. Okey. Kita nak tanya penjelasan pada dia lah. Okey. Kenapa ada A dekat depan tu? Adakah A itu ialah huruf istifham yang bermaksud adakah dengan nama ini saya percaya Tuhan itu Maha Pemurah, Maha Penyayang, ataupun typo, wallahu a'lam. Okey. Tapi kalau itu ialah ejaan yang memang datang pada dia, itu bukan kalimah bismillah yang Nabi ajar. Itu ialah satu bentuk kata tanya dalam bahasa Arab. Bismillah, adakah dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang? Itu pun tergantung apa benda yang nak tanya sebenarnya. Okey. Tapi itulah yang orang nampak hebat sampai 5-6 ribu live tu. Okey. Wallahu a'lam, manusia ni dia mudah minat pada benda-benda yang dia rasa macam tu. Cuma yang saya nak sebut tadi yang 786 tu, dia panggil ilmu abjad. Setiap abjad ni, setiap huruf ni ada bilangan dia. Okey. Tuan-tuan perasan 786 ni kat mana? Kedai nasi kandar banyak. Okey. Saya pun tak tahu kenapa bila nombor itu dibesarkan, wallahu a'lam. Okey. Cuma nombor tu ramailah orang letak. Ada orang buat stiker dekat kereta. Cuma kedai nasi kandar banyaklah yang ni. Saya duk perasan 786. Nama kedai lepas tu 786. Bahkan dia jadi satu benda yang sinonim, 786 tu. Okey. Wallahu alam, itu tidak ada dalam agama kita yang asal. Kalau kita duk buat amalan tu, kita telah menempatkan sunnah Nabi yang mulia dengan benda yang tak tahu. Maka ianya satu benda yang palsu, tuan-tuan. Kita duk cerita Nabi.
Dan Nabi ni dia tak suka orang modify benda yang dah diajar. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan kata, saya sayang isteri saya, tapi sampai depan isteri sebut benda yang dia tak suka. Apa manifestasi daripada sayang dan cinta itu? Maknanya kata, saya sayang Nabi, tapi pergi depan Nabi, Rasulullah, saya ni memang suka buat benda yang Rasulullah tak suruh. Nabi tengok atas bawah, andaikanlah. Okay. Dia ni sayang yang jenis macam mana? Okay. Kalau kita sayang, benda yang kawan tu larang, kita takkan buat. Apa manifestasi sebenar? Sebab tu Allah Ta'ala kata, khasira, rugi. Sebab apa rugi? Sebab orang yang membatalkan syariat ni, dia pun beribadah. Tubuh badan letih. Sebab sebut bismillah 786 kali bukan sekejap tu. Banyak. Dok rasalah ada kelebihan. Sebut-sebut rupa-rupanya mubtilun. Benda tu membatalkan. Benda tu tak beri pahala. Mungkinlah Allah Ta'ala akan beri diskaun kalau dia buat kerana kejahilan. Tapi kalau dia buat kerana kedegilan, kita bukanlah nak suruh dia orang tu ke neraka apa semua, bukan. Cuma kita nak sedarkan bahawasanya apa yang kamu buat tu membahayakan diri kamu. Kalau kamu nak dengar, kamu ambil lah. Kalau tak nak dengar, nak buat macam mana? Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya Al-Quran jelas cerita tentang kedudukan, kemuliaan Allah Ta'ala sebagai pembuat agama ini, orang yang meredai agama ini, dan orang yang menghantar Nabi-Nabi dan Rasul, dan kemuliaan pada risalah yang ada pada Nabi dan Rasul itu sendiri. Jadi kita berpada situ je ayat 78. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya ayat yang ke-79 pada kali yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.